Live hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir. So, seperti biasa, kita malam ni tajuk topik kita adalah berkenaan Okey. Alhamdulillah boleh pun. Lambat sikit dia. Okey. Mana saya punya notes. Okey. Sebab kita tengok banyak orang dia MBB ni dah start senam pula, tapi start senam ni dia menghadapi masalah untuk nak maintain senaman dia tu. Okey. So kita bagi satu soalan lah bagi saya terima. Okey, badan saya dah start. Okey. Badan saya dah rasa sihat, tapi kenapa bila brisk walk dia berjalan biasa saja? Okey brisk walk jalan biasa saja dan Allah. Okey, baik. Bila berjalan saya dah senaman bina otot dia bila mula buat calisthenic yang simple beginner je calisthenic ni, buat pakai body weight punya training untuk bina otot. Bina otot dia jadi berangin. Dia jadi berangin. Dan jantung jadi berdebar. So dia tanya saya, adakah saya dah push lebih dari kemampuan saya? Adakah dah push lebih pada kemampuan yang sepatutnya? Kemampuan. Okey, secara asas je problem ni, dia memang push lebih pada kemampuan yang dia boleh buat lah. Disebabkan untuk orang yang baru recover daripada masalah gastric anxiety ni, baru boleh tidur balik, baru boleh ada selera makan, baru boleh buang air besar tu, buang air besar hari-hari, dan 3 baru ada mood happy ni balik, 4 baru benda ni. Okey, badan dia kekurangan glycogen. So apa itu glycogen? Glycogen seperti saya bagi tahu, glycogen adalah simpanan gula pada kita punya otot dan juga hati. Terima kasih tuan. Bagi apa tu? Nyam-nyam makan dulu. Okey. Dicanai. Okey, glycogen. Sebab apa? Sebab orang yang baru nak recover ni, simpanan glycogen dia ni baru nak disimpan semula. Kalau dia mengalami masalah terperangkap dalam mood sympathetic dominant akibat masalah GGA ni, kebolehan untuk menyimpan glycogen hampir kosong. Dia boleh simpan dalam 10% macam tu sahaja dan digunakan secepat kilat. Okey, penggunaan tenaga dia mostly daripada dia punya sumber makanan. Dia punya gula lah, sedang kata sumber makanan daripada dia punya gula. Dan orang yang baru recover daripada masalah GGA ni, cara penggunaan gula dia masih bergantung kepada jatuh pula. Nasib baik dapat tangkap. Okey. Daripada dia secara glycolysis secara anaerobik, iaitu masuk dalam keadaan kurang oksigen. Jadi penggunaan gula dia ni berlaku dalam keadaan yang rapid, sangat cepat. So kombinasi dua benda ni akibat kekurangan simpanan glycogen dan juga penggunaan gula secara cepat akibat dia menggunakan penukaran glukos kepada tenaga dia melalui proses glycolysis secara anaerobik. Dia akan cepat habis gula lah, sedang kata macam tu. Saya cepat habis gula lah. So kalau simpanan glycogen kurang, gula dah habis, dia akan start bakar otot kita sebagai sumber tenaga. Proses ni dia namakan sebagai gluconeogenesis. Gluconeogenesis.
proses penguraian otot kepada asid amino nak transform kepada glukos, yang ini dinamakan sebagai gluconeogenesis dan memerlukan adrenalin untuk proses ini berlaku. Okey, seperti kita faham, orang yang ada masalah macam ni, bila trigger penghasil adrenalin, dia akan trigger secondary histamine release, yang mana histamine itu akan menyebabkan masalah berangin dan juga jantung debar laju secara tiba-tiba tak tentu pasal. So, cara untuk menyelesaikan masalah ni adalah 40 minit ke 30 minit sebelum kita start bersenam, makan dulu. Itu sahaja. Makan sahaja dulu. InsyaAllah kita boleh bersenam dalam keadaan lebih tenang, dan kita boleh buat lebih lama daripada sebelumnya dan tak trigger simptom lah. So itu cara dia. Makan sahaja dulu. Trik dia makan sahaja dulu. Jangan mula bersenam dalam perut kosong sebab kita tak akan mampu, akibat kita kekurangan simpanan glycogen dan tubuh badan kita masih berfungsi dalam keadaan glycolysis secara anaerobik. Okey. So soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2. Saya kerja berat. Selalu datang trigger semasa saya kerja. Macam mana saya nak atasi masalah ini? Benda yang sama sebenarnya tengah berlaku untuk orang yang baru nak recover pada GGA akibat kurang, dia combination dua benda ni. Akibat kurang simpanan glycogen. Okey, untuk Linda Yusof nanti saya jawab Cik Linda Yusof. Okey. Untuk orang yang baru recover GGA, dia start nak buat kerja berat satu lagi, lepas tu dia trigger simptom, dia mudah saja Satu akibat kurang simpanan glycogen, satu kurang otot, dia mula bekerja dalam keadaan macam tu. So bila kita start angkat berat melebihi daripada kita punya kekuatan muscle kita, dia akan start guna simpanan gula ni, glycogen ni, secara tiba-tiba lah. Dia press gula kita sampai habis, lepas tu dia guna glycogen pula. Start daripada situ saja, dia akan trigger secondary histamine release dan akan trigger simptom Cara dia untuk bab ni, makan dulu semasa sebelum buat kerja, dan jangan push benda yang melebihi berat yang kita, macam dulu kita boleh angkat dalam 20-30 kilo kan. Kalau baru lepas recover GGA ni, jangan angkat 20-30 kilo terus, sebab dikuatiri kita akan berlaku masalah otot nanti Yang tu sangat-sangat problem. Sebab badan orang GGA ni yang baru recover, dia umpama saya bagi perumpamaan lah supaya senang faham. Dia umpama macam kain buruk kering. Kain buruk kering. Dan saya tak suggest orang yang tengah mengalami GGA ni pergi mengurut yang kampung tradisional ni. Sebab daripada pengalaman saya, dia akan memburukkan lagi keadaan. Badan orang GGA ni, muscle dia tense ni bermaksud dia kerah. Dia tak ada flexibility. So bila tekan, dia mudah nak lebam. Satu hal. Satu lagi, mudah nak berlaku kecederaan. So kalau dia tekan badan kita dengan kuat, dia fragile. Senang kata fragile, bahasa yang lebih sopan fragile. Okey. So bila dia tekan, dia boleh menyebabkan kecederaan pada otot dan memburukkan lagi dia punya simptom. Nak sebentar dah boleh nak recover tu, pergi urut pula, dia akan drag kita punya recovery time ni balik ke dalam 2 minggu ke belakang. Leceh. Okey. Nombor 3. Saya dah habis seminggu buat kerja angkat berat. Okey. Awal tu okey je, tapi 2-3 hari lepas saya rasa macam simptom, 2-3 hari kebelakangan ni saya rasa macam simptom dulu nak datang semula. Saya jadi susah tidur. Ini perkara mudah. Sama juga waktu dia recover, kemungkinan dia dah boleh simpan glycogen, tapi tak seberapa efisien macam dulu semasa dia tengah okey. Dia tak orang kata tak efisien sebab badan dia masih on off. Sekejap dia masuk simpatetik dominant, sekejap dia masuk parasimpatetik, sekejap masuk simpatetik dominant, lawatan lari, sekejap masuk mode rest and digest. Dia berharap pada mode rest and digest ni bolehlah simpan
glycogen sedikit untuk dia bekerja. So memang boleh dalam masa 2-3 hari dia push badan, tak ada masalah. Tapi selepas habis saya simpanan glycogen dia akan start trigger symptom. Sebab nak cari gula dekat mana lagi kan, makan dah habis dah guna. Lepas tu glycogen tak ada, dia akan start bakar otot. Nak bakar otot kita sebagai sumber tenaga, dia memerlukan adrenalin, dan adrenalin akan trigger secondary histamine release yang menyebabkan dia trigger balik simptom dia rasa tak boleh nak tidur malam dan sebagainya. Dia start inflame semula dia punya hypothalamus. So cara nak mengelakkan masalah ni berlaku, kalau start nak trigger tu, berhenti dulu buat kerja tu, relax dulu, angkat benda ringan-ringan sahaja dulu nah. Okey. Lepas tu dah rasa stable semula, baru start angkat balik berat. InsyaAllah dia akan okey. Kalau tidak, dia akan jadi susah tidur, dia akan jadi bloated balik, dia akan jadi macam-macam lagi nanti. Okey, nampak saya dah bersenam hari-hari, ternampak condition saya makin teruk. Saya masih amalkan suplemen MBB dan juga praktis MBB setiap hari tanpa miss. Okey, benda ni mudah. Untuk yang baru recover pada gastric anxiety, saya tak suggest untuk bersenam hari-hari sebab otot dia memerlukan tempoh jangka masa yang lebih panjang compare dengan orang biasa untuk recover. So jadi panjangkan masa rest kita. Contoh macam hari ni kita workout, lepas tu cuti dah dalam 2-3 hari dulu, lepas tu baru kita start workout semula. Dan yang ni kena praktis tau. Sebab bila kita, antara problemnya bila kita workout, kita jadi ketagih. Disebabkan waktu kita bersenam, otak kita release endorphin. Endorphin ni memang feel good hormone lah, dia jadi happy. So orang tu akan ketagih untuk nak bersenam hari-hari. So kita kena relax dulu. Kecanduan, betul, dia kena relax dulu, bagi recover betul-betul dulu. Jangan workout dalam keadaan badan kita letih ataupun sakit, sebab dia takkan dapat benefit. Dia takkan dapat benefit. Dia bagi masa dia untuk dia recover dulu dalam 2-3 hari sampai badan tu rasa macam okey, hilang dah sengai-sengai pun semua, then baru kita sambung untuk bersenam. Kalau tidak, dia macam jatuh gaung secara perlahan-lahan. Sedang tak sedap dah balik macam dulu dah nah. Walaupun kita praktis MBB pada masa tu, sebab kita tak boleh lawan badan kita yang macam sangat fragile, buat kata Tuan Farhan. Okey, so saya tengok soalan. Okey, soalan pada Cik Lina Yusof. Tuan Azhar, kenapa ya bila berjalan saya rasa pening melayan dan masa duduk saya rasa bergoyang macam dalam bot? Yang ini disebabkan oleh masalah histamine intolerance. Okey, histamine intolerance ni dia bersifat, dia boleh increase vascular permeability, terutama dalam kawasan bahagian vestibular system kita yang control balancing. Vestibular system ni maksud bahagian dalam telinga kita, iaitu salur separuh bulat ni. So salur separuh bulat ni bila ada histamine intolerance, dia boleh bawa cari dekat situ. So dia senang, orang kata, trigger kita punya hasiat, mengatakan kita sedang dalam keadaan bergerak tapi tak bergerak pun sebenarnya nah. Itu sahaja cerita dia. Saya berasa bergoyang macam dalam bot. Itu saya. So cara dia kena check balik makan, tengok mana makan tak kena. Lepas tu baru kita adjust dekat makan tu. Okey, kenapa selalu mengantuk? Untuk orang JGA ni, kalau dia kembung, okey, kalau dia kembung, berangin, usus kita akan tolak perut kita ke atas, perut kita akan tolak diafragma kita ke atas. Bila ni berlaku saja, dia akan alih sikit kita punya kedudukan jantung, menyebabkan dia akan rangsang kita punya saraf vagus, memperlahankan kita punya nadi. So waktu tu kita rasa ngantuk. Kita rasa start ngantuk. Tapi bila kita baring sahaja ataupun alih position, kita automatik macam kita nak tidur kan, dia automatik mata terbeliak. Ini perkara biasa. Sebab bila, kalau kita boleh tidur dalam keadaan ni, dia akan slow, otak kita kata orang ni ada masalah, mungkin tengah kena belit dengan ular. So dia akan release adrenaline. Time tu kita akan terjaga dan susah nak tidur dah. Satu lagi, kalau ada tips ni saya buat. Kalau kita baring dalam keadaan ni saja tanpa keluarkan gas,
Sekali mata tu dia cerah balik sebab kita start trickle adrenaline punya production lah. Okey. Fragile lah urut dan katil Serajam. Urut dan katil Serajam ni saya rasa tak ada masalah sangat. Memang tak ada masalah langsung pun boleh buat, tak ada masalah. Okey, bolehkah makan murtabak sikit je? Kalau nak makan sikit saja boleh saja, tak ada masalah pun. Waalaikumsalam Tuan Nik. Okey, sakit belikat balik kenapa tu? Okey, kita tengoklah kot ada introduce Ultra ke baru ke, baru introduce APD ke, baru introduce Real B ke, selalu benda-benda tu. So untuk Tuan Lenny Leo, maklumkan balik kepada Syafiqah. Yang ni Syafiqah boleh adjust benda ni sebab saya tahu Tuan Lenny Leo dengan Syafiqah. Okey, vertigo ke? Betul masalah tu vertigo. So dia ada dua dekat sini. Satu akibat masalah histamine intolerance, trigger kita punya histamine intolerance, trigger kita punya vertigo, ataupun kita punya acid reflux trigger kita punya vertigo. Yang ni dinamakan sebagai alternate vertigo akibat tube eustachian kita tersumbat. Yang ni kalau kita sesemua pun boleh jadi juga tau. Okey. Sebab tube eustachian ni kegunaan dia untuk balancekan tekanan luar dengan tekanan dalam. Telinga kiri tekanan dengan tekanan dalam badan kita dengan tekanan luar sekali. So kalau dia tersumbat sahaja, dia akan jadi perbezaan tekanan udara antara dua tengah telinga kita ni nah. Dua telinga kita ni dia akan detect sebelah ni tinggi, sebelah ni rendah. So dia jadi vertigo lah. Ni panggil alternobaric vertigo. Alter ni maksud perbezaan, baric ni pressure, vertigo lah dah. Okey. Ya, rasa macam jantung terhenti sedetik dan mata auto terbeliak. Ya, betul. Itulah. So cara dia adalah minum air suam. Lepas tu tekan kawasan yang rasa sakit, keras, kebas, lengar. Tekan-tekan dia akan sendawa. Bagi sendawa sampai nafas rasa lawas. Dan kalau nak tidur, tidurlah waktu tu nah. Okey, lama betul saya makan ubat bensik dengan Ganeton. 4 tahun tu. Oh, lama sangat tu. Terlampau lama tuan, terlampau lama. Tak sepatutnya macam tu. Dia untuk bensik dengan Ganeton ni sepatutnya 2 minggu sahaja. Okey. Tak kena kecil manis ke banyak minum air sirap? Tak kena kecil manis. Dia bukan air sirap saja, minumlah limau kasturi pun boleh, lemon pudina pun boleh, air asam buat pun boleh. Buat saja, tak ada masalah dah. Takkan kena kecil manis. Kecil manis ni kena ingat saya sedikit sebanyak saya buat topik ni saya explain sikit lah. Kencing manis ni dia disebabkan oleh masalah insulin resistant. Okey. Insulin resistance ni, kalau ada orang cakap apa banyak ambil gula menyebabkan berlakunya masalah insulin resistant, saya tak percaya langsung. Sebab dulu, bukan dululah, selama 6 tahun saya buat kerja ni untuk rawat orang dengan masalah kencing manis, saya suruh saja ambil gula. Dia punya HbA1c drop. Ini panjang cerita dia. Kalau orang yang guide hari-hari saja pada orang tu, daripada HbA1c dia memang diabetes kepada pre-diabetes kepada normal, dia akan tahu apa saya cakap. Insulin resistant disebabkan oleh kita punya sel, dia punya insulin receptor ni tak function. Sebab apa insulin receptor dia tak function? Sebab dia dah start menghasilkan reaktif oksigen species, sel banyak, dia dah inflame dia punya dinding, dia punya insulin receptor itu sendiri. Sebab apa ROS ni berlaku? Dia menghasilkan reaktif oksigen species sebab dia berada dalam keadaan acidosis. Apa yang menyebabkan berlakunya masalah acidosis? Sebab pengumpulan hidrogen ion. Apa yang menyebabkan kita boleh accumulate hidrogen ion? Disebabkan oleh tubuh badan sentiasa melakukan proses glycolysis secara anaerobik, maksud penghasilan tenaga dalam keadaan kurang oksigen. Sebab apa benda tu boleh berlaku? Sebab kita terperangkap dalam mode sympathetic dominant. Sebab apa terperangkap dalam mode sympathetic dominant? Sebab kita ada masalah histamine intolerance. Sebab apa kita ada masalah histamine intolerance? Sebab kita ada masalah kekurangan penghasilan diamine oxidase. Sebab apa berlaku penghasilan diamine oxidase? Disebabkan oleh masalah leaky gut. Sebab apa kita ada masalah leaky gut? Dia 3 benda sahaja dalam dunia ni yang boleh menyebabkan masalah leaky gut. Tu, kalau bab makan lah, ni dalam konteks bab makan lah.
tepung, minyak sayur daripada sumber bijirin, nombor 3 susu pasteurized. Tiga benda ni saja. Okey. Saya tunggu saya punya skrin ni buka balik. So kalau minum air sirap banyak, dia impossible untuk kena kencing manis. Mustahil. Saya kata memang mustahil lah. Tapi kalau makan tiga benda ni, boleh kena kencing manis. Ataupun ada masalah tulang belakang, dia tak pernah sentuh langsung air manis, akan kena kencing manis. Jenis benda masalah stres fizikal secara kronik. Dia ada masalah tersepit saraf dekat dia punya leher, walaupun dia tak sentuh langsung gula dan seumur hidup dia akan kena kencing manis. Okey, apa mana ni saya punya ni ya? Okey. Soalan Cik Ramlah last kali saya jawab sebelum saya teruskan dengan jawab soalan dekat nota saya ni lah. Okey. Kenapa anxiety buat kita cepat penat walaupun tak buat kerja? Peguam anda akan jawab, Ramlah perkara biasa tu. Dia cepat penat sebab cara penggunaan gula kita, dia tak se-efficient gula. Okey saya tulis gula dia kena transform kepada tenaga. Kalau orang biasa, dia melalui dalam proses aerobik. Aerobik ni bermaksud dalam keadaan ada oksigen. Kalau orang yang ada masalah GGA, dia berlaku dalam keadaan anaerobik. Anaerobik bermaksud dalam keadaan kurang oksigen. Kenapa berlaku kurang oksigen ni? Kita tak boleh nafas ke, sesak nafas ke? Tak. Dia akibat bila kita terperangkap dalam simpatetik dominan, akibat masalah histamine intolerance itu sendiri, dia akan mengurangkan bekalan darah dan saraf kepada kita punya tangan dan pinggang ke bawah, dan juga kita punya digestion punya system. So apa yang akan berlaku kalau nak convert gula kepada tenaga dalam keadaan badan macam ni, memang kekurangan oksigen lah, sebab dia dah block dah. Waktu tu darah banyak disalurkan kepada kita punya jantung dan otak untuk survival sahaja nah. So kebanyakan dia jadi anaerobik sahaja. So dia punya nisbah penghasilan tenaga kepada satu gula tu sendiri ada. Kalau macam anaerobik boleh menghasilkan aerobik dalam keadaan oksigen, dia boleh menghasilkan 36 sampai 38. Kalau keadaan anaerobik dalam keadaan tanpa kurang oksigen ni, dia hanya boleh menghasilkan 2 sahaja ATP ni. So dia tak efisien. Nisbah dia 18 kepada 1. So tak efisien dah. Leceh benda ni, leceh. Sebab tu dia cepat penat, cepat letih. Okey. Milo kosong sekali boleh minum kata. Okey, Milo ni problem dia bukan dekat koko tu. Koko tu tak ada kaitan pun. Bukan sebab gula pun, sebab skim milk dengan creamer bukan tenusu. Itu sahaja problem dia. Yang lain tak ada masalah. Sebab skim milk dengan creamer bukan tenusu. Benda ni yang menyebabkan inflame kita punya usus. Sebab tu kita tak ambil. Kalau buat koko saja, macam hot koko, macam kita beli koko yang 75%, 80%, ambil 75 ke 80% lah, jangan ambil lebih tinggi lagi sebab lagi dia trigger. 75% kepada 80%, kita buat campur dengan air, kita minum, tak ada masalah. Silakan. Okey. Kenapa orang GGA metabolism rendah? Dia bukan metabolism rendah. Okey. Metabolism kita yang kontrol adalah hormon thyroid kita dah. Hormon thyroid.
Ni masuk thyroid lagi panjang ni. Thyroid menghasilkan T4 dengan T3. T4 ni inactive punya form, T3 ni aktif punya form. So kalau dikatakan untuk orang yang metabolisme rendah, bermaksud dia punya hormon thyroid dia berlaku masalah hypothyroid. Selalunya orang yang ada masalah GGA ni dia ada masalah hyperthyroid. Sebab apa? Macam contoh ni kita terjun dalam sikit lah, meluat dan ngak, tapi saya cerita juga. Nanti kalau tengok beribu kali faham lah. Yang trigger penghasilan hormon thyroid dia bermula pada kita punya hypothalamus. Hypothalamus menghasilkan TRH. TRH akan stimulate kita punya pituitary gland. Semua benda ni dalam kepala otak kita, pituitary, untuk hasilkan TSH ni akan pergi pada kita punya thyroid untuk menghasilkan T4 dengan T3. T4 dia 80%, T3 dia 20%. So conversion kita punya T4 ni kebanyakan dekat kita punya peripheral tissue, iaitu kita punya organ, kita punya hati, kita punya usus, kita punya kidney, kita punya organ lah secara general ya. Okey. Untuk orang yang ada masalah hypothyroid akibat berlakunya inflammation pada dia punya hypothalamus akibat masalah histamine intolerance, menyebabkan dia punya penghasilan TRH ni kurang. So dia akan menyebabkan berlakunya masalah kekurangan penghasilan hormon thyroid tu satu lagi akibat tubuh badan dia sentiasa kronik penghasilan adrenalin, kortisol kurang. Yang ni akan kacau dia punya thyroid binding thyroid protein binding ke apa dah, thyroid protein punya bindingnya agent. Dia akan kacau dekat situ, menyebabkan kita punya proses penggunaan tenaga tu menjadi kurang efisien. Itu sahaja cerita dia. Nak cerita bab thyroid lagi dia jadi panjang ni, dia jadi kot lain. Kita nak cerita bab senaman hari ni. Okey. So kita sambung balik bab senaman lah. Mana satu betul, makan sebelum bersenam atau makan selepas bersenam? Okey. Untuk orang yang baru recover gastric anxiety, dia makan dulu. Baru bersenam. Dia kira makan kita ambil 45 minutes lah. 45 minit sebelum dia bersenam, makan dulu, then baru bersenam. So kalau tidak, kita tak dapat nak habiskan kita punya rutin dan dah start mudah nak trigger time tu nah. Okey, kalau dah lama dah orang season dah workout ni, dia dah simpanan glycogen yang mencukupi, dia ada jumlah otak yang mencukupi, dan dia boleh buat makan lepas bersenam, dia tak ada masalah. Okey. So soalan, saya tengok soalan. Minum Hafai Green Tea Kempis. Teh chamomile boleh minum tak tuan GGA? Teh chamomile ni saya duk tengok orang dekat TikTok kata okey kan, tapi tak tahulah kalau try menjadi tak ada masalah. Boleh je try. Kalau tak menjadi tu jangan try. Kalau tak menjadi tu memang tak jadilah. Okey, baik. Nizar Rahman, apa yang bahayanya? Apa yang bahaya? Anizar Rohan. Saya bahaya kat mana? Saya tak pada faham sebenarnya tengok. Okey. Untuk yang masih dalam fasa penyembuhan, boleh tak ambil dark coklat yang 80%? Boleh, saya tak masalah. Tapi kita ambil 75% lah. Kita jangan ambil yang pekat betul. Okey, jangan ambil pekat betul. Kita ambil yang tinggi sikit lah. Okey, kita ambil 75%, jangan ambil 80% ataupun lebih. 70%, 75 ke 80%, okey. Jangan ambil yang lagi tinggi pada 90% tu, dia akan trigger nanti. Okey. Macam mana nak kurangkan rasa kebas dan pinggang ke bawah? Kena satu saja cara untuk orang yang baru cara dia paling simple, minum air urut bagi sendawa dan pastikan badan sentiasa dalam keadaan rest. Sebelum makan buat benda yang sama, sebelum tidur buat benda yang sama. Kalau tidak,
saya bagi tahu kalau kita tak praktis benda ni, sebelum makan kita tak boleh masuk sekitarnya cephalic phase. Cephalic phase ni bermaksud dia trigger kita punya selera makan. Kalau kita makan dalam keadaan tak berselera, cephalic phase ni kita tak trigger, dia tak boleh trigger kita punya gastrophase. Gastrophase ni fasa kita penghasilan asid perut, fasa kita punya kemut tekak apa semua sekali, dia tak berjalan dengan normal. Lepas tu satu lagi intestine phase. Intestine phase ni kita masuk dia, kita dah start tembak jus empedu kita function, lepas tu kita punya pancreas function. Okey lah, ingat kalau kita tak ada selera makan, jangan paksa makan, bagi ada selera makan dulu baru kita makan Itu tips dia. Kalau tidak, makan dalam keadaan tu dia lagi nak melugai, nak reflux, nak macam-macam segala makna ni nanti. So kita tak mau benda tu berlaku. Okey. So soalan okey, macam nak kurangkan rasa kebas macam tu, keluarkan gas dulu. Lepas tu praktis Alpha ni, praktis MBB sekali. Okey. Macam mana nak metabolism rendah bahaya? Metabolism rendah kalau dah jadi hyperthyroid dan tempoh jangka masa panjang baru dia jadi hypothyroid. Dia bukan hypo baru jadi hyper, dia selalunya hyper baru jadi hypo. Orang kata bahaya jugalah kalau metabolism kita rendah tu, bahayalah. Memang bahaya, apa masalah hypothyroid kan. Kita tak maulah benda tu jadi. So praktis lah Alpha dengan MBB ni Okey, magnesium wajib ambil tak? Magnesium wajib ambil. Magnesium wajib ambil lah, kalau ada kita ambil, tak ada masalah. Okey, so kita sambung balik soalan. Kenapa bos, adakah tanda-tanda sakit buah pinggang dan apa penyebabnya? Sakit buah pinggang kita tak akan sedap. Kita tak akan sedap pun sakit buah pinggang. Kita akan sedap bila kita start ada masalah hati, baru kita sedap akan kita ada masalah buah pinggang. Selalunya macam tu, sebab kita buah pinggang dia tak ada saraf sakit. Contoh macam orang tu dia kata, ish, pinggang kat pinggang ni rasa sakit, yang buah pinggang rosak ke? Tak, dia tak bagi signal macam tu pun. Even kucing berbuih pun dia kata, kita check EGFR kita normal sahaja. Kucing berbuih ni perkara biasa sangat, dia bukan ada penyakit ke apa pun. Contrary to popular belief orang kata benda ni. Okey, dia selalunya dah jadi masalah hati baru kita sedap kita ada masalah buah pinggang. Selalunya macam tu. Okey, yang ni kita tengok kita punya EGFR Kalau EGFR baru masuk stage 2 tu biasa saja. Stage 3 pun biasa. Stage 4 tu luar biasa. Stage 5 tu dah dialisis tu jangan ambil Alpha dah sebab saya pun malas nak macam ni lah. Boleh ambil tu boleh, tapi saya nak menjaga orang yang dialisis dengan dia punya minum air bersukat sehari dan 500 saja mililiter. Kalau bayar saya sebulan 5,000 untuk jaga dia, insyaAllah saya boleh fokus dekat dia lah sebab dia sangat leceh untuk nak buat constellation by MBB, sebab dia kena super detail. Okay, if ambil vitamin urat boleh ke? Vitamin urat ni orang kata vitamin B12 lah selalunya. Methylcobalamin atau mecobalamin dia tulis. Okey, memang untuk orang yang ada masalah saraf dikatakan akibat kekurangan vitamin B12, tapi kena ingat bukan penyebab kekurangan vitamin B12 menyebabkan berlakunya masalah saraf. Cuma bila orang ada masalah saraf, check dia memang kekurangan vitamin B12. Kalau kita ambil terus vitamin B12 dalam keadaan kita tak mampu nak serap vitamin B12 tu, dia trigger allergic reaction saja kita ambil, dia akan buat kita jadi kembung, bloated, menderita sahaja. So cara pengambilan dia, kalau B12 partner dia vitamin D, dia kena ada vitamin D dulu, sebab vitamin D ni yang akan bantu menghasilkan bakteria usus untuk sintesis dan absorb vitamin B12. Tanpa vitamin D, kalau kita berlaku deficient vitamin D, kekurangan vitamin D, baru automatik kita akan kurang vitamin B12 dan itu akan menyumbang kepada berlakunya masalah otot dan saraf. Masalah saraf ni dia start jadi okey, saya refresh balik. Kalau kebah, tangan rasa kebah, tangan pucat, lepas tu rasa mencucuk,
Ini trigger sebab simpatetik dominan. Sebab kita tahu mod lawan terlari simpatetik dominan ni kurangkan bekalan saraf dan darah kepada kita punya tangan dan pinggang ke bawah. So awal-awal permulaan dia akan jadi pucat, dia akan jadi mencucuk, lepas tu dia akan jadi kebas. Ini perkara biasa. Lepas tu kalau lama-lama kita biar, dia baru start rasa panas tu, utama bahagian kaki. Tapak kaki tu rasa panas saja kan. Macam kena panggang lah kan. Macam panas kan. Yang ini disebabkan masalah acidosis. Masalah acidosis menyebabkan berlakunya masalah reaktif oksigen spesies yang banyak, menyebabkan berlakunya masalah saraf. So benda ni dia panjang sikit cerita dia. Sebelum berlaku masalah tu, ambil dulu R5 Plus ni. Lepas tu praktis MBB. Lepas tu dah okey sikit, kita ambil vitamin D, HPD ni, dan kita ambil Real B, dah start bersenam masalah ni. Kita boleh revert. Kalau tidak, susah. Ingat, untuk masalah digestion kita buat, dia bukan sehari dua punya kesalahan kita buat tau. Dia benda yang selama berpuluh tahun ataupun belas tahun kita buat salah hari-hari, baru dia develop jadi masalah digestion ni, masalah GGA ni. Dia bukan masalah kita buat 2-3 bulan ke belakang dia jadi. Tak, dia tu memang silap lah, silap. Dia masalah benda tu berbelah tahun kita buat, ataupun dia cucuk satu benda ajaib pada tahun 2020 tu. Ya. Okay, if ambil vitamin urat, apa kata dah, okay, ambil vitamin urat, saya jawab dah. Nak ambil vitamin B12, ambil vitamin D dulu. Nak bagi vitamin D boleh serap, pastikan usus kita bersedia untuk terima vitamin D dulu nah. Itu saja. Okey. So untuk sebelum tu saya promo MBB ada 2 hari saja lagi lah. So beliau boleh buat dekat website Shopee dan juga MBB Amsterdam ya. Okey, baik. Saya nak mana satu kenapa saya mudah injured? Ni soalan dia. Kenapa saya mudah injured? Saya dah okey dah sebenarnya. Lepas tu saya start main bola. Saya injured, cuti 3 bulan. Lepas tu main bola, injured balik. Kenapa jadi macam ni? Macam tadi Tuan Farhan maklumkan, bahasa Tuan Farhan gunakan dia lebih sopan, fragile. Kalau saya guna bahasa badan GGA ni umpama kain buruk dah kering. Masa dia sangat stiff, kerah. So dia tak kurang fleksibel. Benda ni saya tahu sebab saya train flexibility, saya buat flexibility training dengan isteri saya. Saya tahu badan dia setakat mana boleh pi, kaki dia setakat mana boleh kepak, badan dia setakat mana boleh kepak, tangan setakat mana boleh kepak. Dia sangat-sangat kurang fleksibel. So saya sebelum dia buat aktiviti yang macam melompat ataupun berlari ke apa semua, saya fokus kepada flexibility training. Saya pastikan dia punya range of motion, dia punya jointing macam range of motion macam saya ni besar lah. Dia punya kaki tu boleh, tangan tu boleh sentuh dia punya tapak kaki. Then baru saya bagi buat untuk buat otot. Penting kat sini kita kena warm up ni, panaskan badan dulu, bagi naik kita punya heart rate dulu, keluar peluh sikit, baru kita start kita punya rutin, sama ada kita nak jogging ataupun kita buat weightlifting ataupun kita buat calisthenic. Habis saja pastikan kita tutup dengan cooling down. 3 benda ni kena buat. Memang leceh tapi kena buat untuk memastikan kita tak injured. Kalau injured, jam, tolak 2-3 bulan ke belakang. Memang sangat-sangat leceh untuk kalau orang GGA ni injured. Okay, so macam kalau baru nak cuba kena beli yang mana ya? R5 Plus saja dulu dah. R5 Plus saja. R5 Ultra tu kemudian. Okay, saya nak soal sebelum saya jawab soalan tu. Kalau orang ada gastrik dan GERD, kalau masih makan waktu malam, tak boleh ambil lambat ke ada waktunya? Okey, dia senang. Kalau lapar, makan. Kalau tak makan, sehari dia nak trigger. So makan saja dulu.
Makan saja dulu. Makan, lepas tu bagi rest dalam masa sejam macam tu, minum air, urut bagi sendawa sampai nafas rasa lawas, dan tidur. Kalau lapar, kena makan. Okey, soalan Kampung Boy 89, kalau kerja malam, kalau makan lewat, bolehkah tuan? Untuk orang kerja malam, dia punya period lapar dia tu lagi dekat tau. Sebab penggunaan tenaga untuk dia berjaga malam tu sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. So dia akan kerap lapar. So makan saja tuan. Makan saja. Makan saja, jangan buat nak tak tahan makan. Kalau tidak, dia akan trigger. Okey. Kalau baru nak cuba, kena beli yang mana? Beli Hawaii Plus. Okey, sauna okey ke? Okey. Macam ni. Mbak tuan ni tanya. Okey. Sauna. Sauna tak ada masalah. Sauna okey. Cuma jangan nak kata kalau terlampau panas pun problem kot, trigger. Thank you very much, Syah. Thank you very much. Okey. Yang problem sekali adalah sejuk. Mandi air sejuk memang problem. Dia okey, ada orang kata kena buat, orang GGA ni kena mandi air sejuk baru dia pulih. Tak lah, jauh panggang pada api. Dia punya sains dia mudah. Bila kita orang GGA ni dia terperangkap dalam mode sympathetic dominant. So untuk nak trigger kita punya, bila kita kena sejuk, dia automatik tubuh badan kita akan start cari homeostasis, temperature homeostasis, iaitu bermaksud kita punya, dia akan naikkan, increase kita punya body heat tubuh badan untuk counter sejuk tadi. Proses ni memulakan kortisol. Kalau kortisol tak cukup saja, akibat radang pada kita punya pituitary, akibat kita punya radang pada hypothalamus, akibat histamine intolerance, dia akan trigger penghasilan adrenaline. Adrenaline akan trigger secondary histamine release. Waktu tu automatik jadi ketat dada, jadi susah dan nafas, jadi kembung tak tentu pasai. So jangan cari pasai. Mandi air sejuk itu pagi. Sebab benda ni saya tengok berkali-kali orang buat. Sebab dia terpengaruh, tengok dekat TikTok ada ke siapa-siapa cakap orang GGA, orang gastrik ni, orang anxiety kena mandi bangun pagi bagi badan dia jadi segar. Jangan cari pasal. Kalau nak mandi air suam. Yang paling baik sekali mandi air suam. Dia tak sesuai langsung mandi air sejuk, tak sesuai langsung. Okey, kena mandi air panas lah pagi bang. Kalau mandi air panas boleh, tak ada masalah, tapi jangan panas sangat melecong kulit nanti. Mandi air suam macam biasa. Senang kata macam orang pantang bersalin tu tengah kena mandi, ayam dia macam tu. Itu okey. Bergegap satu badan mandi air sejuk. Ya betul. Tak cukup nafas kalau mandi air sejuk. Ya betul. Sebab dia trigger kita punya adrenaline, ketat dada terus, ketat perut telik tiba-tiba. So jangan mandi air sejuk, mandi air suam saja. Mandi air suam kita akan steady. Okey. So soalan nombor 9. Saya nak turunkan berat badan. Ini soalan pada Puan Hana. Kalau Puan Hana dalam ni, saya nak turunkan berat badan. Awal-awal memang turun badan dengan bersenam dan diet. Diet tak buat makan nasi. Ini jenis tak makan nasi. Okey. Lepas tu berat saya dah tak turun dah. Semestinya. Lagi saya tingkatkan sedaman, berat saya makin naik. Ya sudah, semestinya. Lagi saya kurang makan, lagi berat saya naik. Kenapa jadi macam tu? Okey, mudah saja. Yang ni kot tak ada kaitan, tapi saya cerita kot, boleh cerita ke orang lain. Untuk orang nak kurang berat badan, kalau dia buat kurang macam pengambilan karbohidrat dan gula, betul, berat badan dia akan turun. Sebab apa? Dia akan bakar dia punya simpanan glycogen sebagai sumber tenaga. Ingat, dalam keadaan macam ni, dia tak guna langsung lemak dia sebagai sumber tenaga. Dia tak boleh pun nak guna lemak dia sebagai sumber tenaga. Sebab badan dia dalam keadaan stres, dia bakar glycogen. Glycogen, 1 gram glycogen diikat kepada 4 gram air. So, kalau kita habis bakar saja 1 gram glycogen, simpanan gula pada kita punya otot atau hati, 4 gram air kita akan hilang. Memang berat badan tu turun dengan laju lah pada peringkat permulaan. Dia turun laju sampai satu masa badan kata, okey, stop, aku tak mau dah
guna glycogen ni sebab aku nak guna ni untuk kecemasan sahaja. So waktu ni badan dia akan rasa macam sangat tak sedap, tak selesa, dia akan jadi sembelit, dia akan jadi susah nak tidur. Thank you very much, thank you for the rose. Okay, dia akan jadi susah nak tidur, dia akan jadi segala-galanya waktu ni. Lagi dia workout teruk, dia lagi susah nak tidur, dia akan jadi masalah anxiety. Dan waktu ni selalunya orang relapse baliklah diet. So cara nak diet yang betul, perlahan-lahan saja tukar diet dan perlahan-lahan naikkan kita punya intensity workout. Diet makan nasi tu perlu. Makan nasi ni kurus jugalah. Saya makan nasi hari-hari kurus saja, tak ada masalah pun. Makan saja nasi tu. Okay. So tak cukup dah kalau patut. Half-5 Plus ni boleh turunkan tekanan darah ke? Half-5 Plus ni boleh turunkan tekanan darah? Kena tengok juga. Okey, macam soalan Cik Maria, tekanan darah ni dia ikut fitness level seseorang. Kalau orang tu lagi berumur dan dia tak bersenam, maksudnya dia couch potato saja, duduk depan TV, hari-hari tak workout, tak bersenam langsung, memang dia punya arteri tu akan jadi stiff, maksudnya kerah. So bila kita punya tubuh badan ni, kita punya cara kita punya darah ni mengalir melalui sistem hidrolik. So kalau kita punya kita punya saluran darah tu, arteri kita kerah, pressure kena naik. So dia ikut kita punya umur. Kalau orang tu macam berumur 50, dia fit, tekanan darah dia mungkin dah rendah sebab dia sentiasa stimulate badan dia untuk menghasilkan nitric oxide untuk melembutkan dia punya saluran darah tu supaya lebih efisien bawa gula, bawa tenaga apa semua. Memang tekanan darah dia akan rendah compare dengan orang yang berumur 50 dan tak bersenam langsung, tak jaga makan. Memang tekanan darah dia sangat berbeza lah. Sebagai contoh, 150, kalau 50, umur 50, tekanan darah normal dia adalah dalam 135, 130, dia boleh pergi sampai 138 normal kalau orang yang tak workout ni. Kalau dia workout normal, dia boleh pergi 125 sampai 130, iaitu tekanan darah normal dia. Tapi kena tengok lagi meningkat umur, lagi dia tak bersenam, tak workout apa semua, mustahil lah tekanan darah dia nak macam orang yang fit. Berbeza lah kalau itu harap itu menjawab soalan. Satu lagi untuk kita menghilangkan confuse akibat tekanan darah ni. Contoh, dia dekat rumah, dia tak stres langsung, dia check tekanan darah dia, okey, dalam range, dia kata okey, tak ada masalah. Tapi bila dia pergi dekat jumpa doktor, dia check tekanan darah kat sana, dia naik jadi 150, 160, 170, 180 pun boleh pergi pula. Okey, dia boleh pergi sampai 180. Yang ni dinamakan white coat syndrome. Bukan white coat syndrome saja, dia kalau nampak mesin, ada yang orang nampak mesin saja pun trigger dia punya tekanan darah jadi naik, dia jadi cemas. Yang ni akibat dia kehilangan kebolehan untuk berhadapan dengan stres. Simpanan glycogen dia sangat rendah, otot dia sangat rendah, kortisol dia sangat rendah, dia bergantung kepada adrenalin saja untuk meneruskan kehidupan dia daripada hari ke hari. So leceh. Orang macam ni ambil je 5 plus ni, practice MBB, top up IPD, ambil RB, workout sekali, masalah ni akan selesai lah dah. Okay. Okay. Untuk Tuan Leo bab ni saya jawab. Selepas minum Hafal, okey, pagi tip ni selepas berak, confirm rasa berangin, kenapa tuan gas ke? Okey, untuk trigger pembuangan air besar ni, dia sama saja macam kita berhadapan dengan situasi cemas. Sama saja. So dia kalau orang kurang kortisol, waktu nak buang air besar ni,
dia akan trigger adrenaline akan trigger secretory system release, sebab tu dia jadi bloated. Sebab kita tahu histamine ni boleh diambil oleh kita punya bakteri usus, dia metabolize, dia hasilkan gas. Waktu kita nak buang air besar ni, dia memang akan trigger adrenaline sebab dia cemas. Dia sebenarnya trigger kortisol saja, tapi kalau kortisol kurang, dia akan trigger adrenaline, jadi dia bloated selepas buang air besar. Untuk Tuan Ismail Syafiq, ini jawapan dia sekali. Untuk orang gastrik yang GERD, boleh minum air sejuk ke? Boleh, tak ada masalah, silakan. Okey, bekam angin okey ke? Bekam ni untuk orang GGA, saya kurang nak bagi sebab dia stres badan, dia sama juga macam mengurut. Tapi kalau nak buat tu, boleh buat dulu, lepas tu saya bagi shortcut dah. Tapi kalau nak buat, try je buat dulu, mana tahu kok jadi kan. Mana tahu kok jadi kan. Okey, saya nak naikkan berat soalan last sekali malam ni. Elok, 92 dah. Okey, saya nak naikkan berat badan, tapi MBB ni suruh saya bersenam. Lama tak hilang simptom selepas membuang rasa berangin. Dia kalau macam tu, kita duduk relax, kita urut bagi sendawa, dia akan hilang lah. Benda ni leceh tau. Kalau nak hilang, dia kena bersenam. Itu saja, dia kena bersenam. Buat simpanan glycogen kita, buat berat otot kita. Benda ni kena buat. Kalau tak buat, benda ni dia akan sentiasa berlega-lega, berulang. Okey, sebab benda ni semua masalah ni semua saya dah dokumen dah tau. Sebab isteri saya pun ada alami masalah sama, macam mana saya solve problem tu. Semua yang ni saya bagi tahu dekat family MBB ni. Sakit belikat tuan apa? Sakit belikat ada saya explain dekat TikTok MBB tu. Dia berkaitan dengan histamine intolerance. Saya sembang panjang lebar macam tu, macam mana dia pergi ke kita punya histamine receptor, sekaitan dengan kita punya saraf tulang belakang, semua saya sembang kat situ. Okey, tidur kena bagi cukup tuan dulu. Tidur kena bagi cukup. Cara nak tidur, pukul berapa nak kena tidur pun ada saya letak dekat TikTok saya. Tengok saja dulu lah. Okey, baik. Saya nak naikkan berat badan, tapi MBB ni suruh saya bersenam. Baru berat saya naik. Bukan ke kalau kita bersenam ni akan turunkan lagi berat badan? Idok. Bersenam takkan turunkan kita punya berat badan. Yang ni HPD Pro ada promo, tapi kalau beli satu saya tak ada, dia tak ada rasa beza lah promo. Tapi kalau beli 2, 3 baru ada beza untuk harga dia promo tu nah. Talenilio. Yang ni boleh maklumkan pada Syafiqah. Okey. Bersenam ni kena betul-betul clear. Bersenam tak turunkan berat badan. Bersenam takkan turunkan berat badan. Apa yang kalau bersenam, dia akan bantu increasekan kita punya simpanan glycogen dan juga naikkan kita punya berat otot. Itu sahaja. Sebab kalau orang tu macam contoh dia angkat weight, dia akan muscle, contoh dia buat bicep dia akan membesar. Sebab apa? Sebab dia akan dapat isyarat untuk aku dah luka dekat sini, aku dah jadi micro tear dekat aku punya fiber otot, so aku kena recruit otot muscle fiber baru, dan aku perlukan simpanan glycogen dekat sini supaya dia lebih efisien angkat berat kemudian hari. Itu sahaja. So kalau nak ada masalah, apa kurang berat badan, bersenam, silakan bersenam. Okey. Konsisten minum Alpha je untuk rawat usus yang buang angin ke tuan? Konsisten minum Alpha je untuk rawat usus yang buang angin kan tuan? Dia tak juga tau. Makan kena betul. Lepas tu senaman. Sebab tubuh badan manusia ni didesain untuk disentiasa pakai. Kalau kita tak pakai, dia mengereput. Contoh saya bagi, kalau untuk orang lumpuh, dia tak berjalan langsung kan, kita boleh tengok kaki dia mengecut sampai satu masa dia tak boleh pakai dah kaki itu, tinggal tulang sahaja. Kalau untuk orang yang ada masalah untuk orang nak masalah usus ni, makan tu penting, suplemen tu penting, workout tu penting untuk kita ada ketahanan berhadapan dengan situasi stres. Okey. Boleh buat saran tuan, Hafal ni bantu tak untuk yang ada GGA?
Saya Tok Bomo sahaja. Betul lah. Macam peguam anda tu Tok Bomo. Betul. Saya ni Tok Bomo sahaja. Okey. Salah tuan, Hafal ni membantu tak untuk yang ada GGA dan batu empedu? Membantu tak untuk yang ada GGA? GGA membantu, batu empedu. Batu empedu ni kena tengok jugalah. Sama ada kita punya kantung empedu tu dah berubah bentuk ke. Kalau dah berubah bentuk, buang je lah sebab dah tak boleh pakai dah pun. Tapi kalau dia setakat ada macam pasir-pasir sahaja, ada batu kecil-kecil, boleh, tak ada masalah. Yang ni makan lemak sahaja pun boleh selesai masalah tu. Bila saya boleh mula sedaman balik ya? Untuk Cik Aniza, sebab Cik Aniza punya soalan ni lah yang saya buat topik ni hari ni. So untuk untuk Kak Aniza kita macam ni. Rest dulu 2-3 hari, lepas tu baru continue. Sebab sebelum ni dia buat pagi, asar, pagi petang, dia nak start trigger kan. Okey, kita bagi rest 2-3 hari dulu, hilangkan rasa sengai, hilangkan rasa lenguh badan. Dah hilang semua, baru kita sambung semula. Okey, saya nak buat sit up tapi tak ragu-ragu. Sit up hanya untuk abdomen, bagus tu bagus. Tapi kita fokus untuk bina otot yang mana hilang banyak tu, terutama bahagian atas ni, bahagian atas kita dengan kawasan bontot dengan kaki ke bawah. Buat tengok, Google saja dekat Google saja dekat internet tu, buat cari untuk calisthenic beginner. Calisthenic, dia nak calisthenic ni mudah sebab dia tak pakai gadget tau. Dia tak perlu pergi gym. Kita boleh buat dekat rumah sahaja. Pumping okey ke tuan? Boleh, tak ada masalah apa. Walaupun sakit belikat ni dia bukan disebabkan oleh muscle ke apa semua. Tak, dia disebabkan oleh masa histamine intolerance saja. Kalau kita boleh buang gas, dia hilanglah masa sakit belikat tu. Maklumkan pada Syafiqah. Sebab kalau Syafiqah kalau ada problem dia tak tahu, dia akan rujuk saya balik tau. Cik Leon dengan Syafiqah, maklumkan dekat Syafiqah, hantar kawan makan, apa-apa dia akan rujuk saya semula. Yang penting amal APD hari-hari kan? Ya, betul. Okey. Bila saya mula senaman balik. Okey, baik. Saya tengok soalan, ada soalan lagi apa-apa. Okey, soalan pun dah habis dah. Saya dah jawab semua dah. Saya tengok. Apa yang buka dulu buka. Okey, baik. Itu sahaja jawab dia. Kalau ada soalan silakanlah. Untuk last copy punya soalan ni, kenapa bila saya bersenam cepat penat dan rasa, kenapa bila saya bersenam ke bersenam? Saat saya tengok G dengan M dekat, jauh juga G dengan M ni. G dengan M. Bersenam kot lah, cepat penat rasa kering mulut. Okey, bila kita dalam dia macam ni, kita tengok kucing pun boleh tahulah. Kata ayah kucing lah sedang. Bila kita dalam keadaan macam cemas kan, macam kita nak bergaduh dengan orang, nak bertumbuk dengan orang kan, kita dapat rasa mulut kita kering waktu tu. Sebab kita dah start produce adrenaline dengan cortisol. Dan dia menjawab juga, sebab apa untuk orang yang GGA ni, kalau dia berhadapan dengan situasi stres macam tu, dia terus nak trigger. Sebab dia penghasil adrenaline yang tu dia buat tak tahan tu, dia jadi penakut. Dia tak boleh, situasi stres saja dia tak boleh, dia lari dulu tau. Sebab penghasilan adrenaline akan trigger secondary. Histamin dia akan mengurangkan penghasilan air liok kita punya mulut ni. So mulut kita ni akan rasa kering, which is perkara biasa, tak ada apa perlu nak risau pun. Okay, so apa yang soalan tadi, tuan APD kalau kerak kecil, banyak pula. Mana cepat penat sebab cara penggunaan gula kita tak efisien macam orang sihat. Kita masih kurang simpanan glycogen ni. Kita kena paksa badan bina lah, kita kena workout, pakai otot kita, dia akan start bina balik. Itu satu lagi, cepat penat, cara penggunaan gula kita masih dalam keadaan anaerobik, dia akan bakar gula kita dengan cepat. Itu saja cepat penat. So cara dia makan dulu sebelum senam lah. Itu saja.
Kerap kencing simptom GGA ke? Dia ada dua dekat sini. Kalau GGA sebab masalah gas, bloating, dia tekan pundi kencing belakang kita punya pundi kencing, so kita akan rasa kerak nak kencing. Satu lagi akibat kurang kortisol, perasaan adrenalin ni, dia memang akan trigger. Dia macam ni lah, sedang kata kan orang takut sampai terkencing-kencing kan, perkara sama yang berlaku sebenarnya. Dia jadi cepat, dia jadi senang, dia jadi nak terkencing sebab penghasilan kortisol dan juga adrenalin pada yang sama. Itu sahaja nah. So kalau badan kita dalam keadaan rest and digest, dia takkan ada masalah kerap kencing ni. Okay, bagi kata-kata semangat sikit tuan. Hampalah bagi kata-kata semangat kat saya nampak pun penat sebenarnya ni. Tapi buat juga. Aduh, kena kayuh juga. Kayuh nak bagi explain ke orang. Penat ni sebenarnya ni. Okay, calisthenics, ya, kita kena buat calisthenics sebab dia takkan modal. Calisthenics tak makan modal pun kita punya data handphone saja. Kita tengok orang buat macam mana kat handphone tu. Cari calisthenics beginner punya workout. Tok Mo tak letih ke jawab soalan, tak bosan? Saya cari makan kat sini Kak Aniza, tak boleh buat apa lah. Saya cari makan kat sini. Okay, kenapa bila minum magnesium, apa beza Happy D dengan Happy D Pro? Happy D dulu kita pakai collagen sebagai pengganti K2, tapi selepas kita jual lama, kita nampak dia kurang se-efficient untuk K2, so kita ganti terus K2 lah. Lepas tu kita naikkan sedikit IU dia 1000 lagi jadi 8000 IU. Lepas tu kita punya combination magnesium tu kita tukar sikit berlainan dengan untuk Happy D biasa ni, kita buat dia lebih efisien untuk nak serap vitamin D. Okay, kenapa bila minum magnesium trisilicate membuang najis jadi lembek? Dia mudah saja sebab magnesium trisilicate ni problem dia alkaline kita punya gastric juice. Bila gastric juice kita alkaline, kita punya pancreas dan kita punya bile tu kurang function, dan yang tu yang menyebabkan jadi masalah. Kita jadi najis lembut, macam lembek tu kan. Okay tuan, bila besar GGA dia memang susah nak kena, lagi kan kalau jaga MBB. Jaga MBB tu satu. Lepas tu sentiasa pastikan workout bersenam harian ni jadi kita punya amalan sampai mati. Itu saja. Itu saja lah. Apa fungsi Real B untuk kurangkan gas ke tuan? Fungsi Real B adalah untuk, macam mana nak kata, Real B ni vitamin B. Dia satu benda yang sangat penting untuk kita punya kesihatan saraf, kita punya kesihatan mental, kita punya kesihatan digestion. Dia kata kesihatan secara general lah. Dan untuk orang yang kekurangan vitamin B ni, selalunya kekurangan vitamin D, so kita ambil D, lepas tu kita ambil B. B ni banyak function dia untuk kita punya kesihatan rambut, kita punya kuku, kita punya kesihatan kulit, kita punya kesihatan imun. Banyak, lebih kurang semua benda. Okay, makan sehari kena 3 kali ke? Bila lapar je makan. Dia senang saja matematik dia. Kalau lapar, makan terus, tak bagi peluang, makan terus. Okay, Tuan Joe X, waalaikumsalam Tuan Joe. Kalau lari 5 kilo tanpa hati bagus ke atau sulam lari dengan jalan? Dia ikut kita punya level. Dia lagi bagus kalau kita boleh lari 5 kilo. Maksud dia kita tip-top lah. Kalau kita tak tahan tu, sulam dengan jalan lah, tak boleh buat apa lah kan. Tapi kalau kita boleh lari 5 kilo, habiskan 5 kilo lah. Kalau 5 kilo lepas tu rasa macam air dah, rasa lain macam ada benda nak hello aku ni, kita slow balik kita punya pace tu, jaga kita punya MAF, maximum aerobic function tu kita jaga. Satu untuk orang yang baru nak berjinak-jinak dengan running punya aktiviti, jogging, jaga MAF lah, jaga MAF, maximum aerobic function. Cara dia mudah saja. Tengok kita punya, ambil umur kita, tolak 100, ambil 180. Apa yang aku merapu ni? Okay, untuk orang yang baru nak running, berjinak-jinak, jaga MAF lah 180. Tolak kita punya umur. Contohnya umur saya 180, tolak 39, MAF saya 141.
Saya jaga, selagi saya jaga maaf saya ni, dia tak akan trigger, itu sahaja. Okey, salah tahu vitamin D3 K2 boleh ke? Ya, memang kita guna tu D3 K2 tu. Tapi itulah, kalau nak yang paling okey sekali, memang tune untuk orang masalah GPA, belilah APD Pro lah. APD Pro itu tanyalah Dietec dan juga MBBM Seder. Okey, baik. So, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua. Apa kita promo ada lagi 2 hari je tau. Tak lama dah, tinggal 2 hari je lagi. So kalau ada apa-apa, seperti biasa ada soalan, jangan malu, jangan segan, mesej saya terus dah, Dan kalau saya tak jawab, jangan kata saya tak mau jawab. Saya tak nampak selalunya sebab mesej saya masuk macam air terjun. So spam sahaja. Spam saya berkali-kali, insya-Allah saya akan perasan dah. Itu sahaja. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.